Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan. Ini kita akan sambung lagi pengajian kita, yang mana pada hari ini saya akan jelaskan tentang dua jenis kalimat. Yang mana kalimat ni kalimat isim, tapi student saya selalu dia confuse, ustaz ni kalimat haraf ke? Jadi ada dua lagi kalimat yang saya nak perkenalkan pada tuan-tuan. Sebenarnya benda ni pelajaran peringkat kedua, tapi saya kena jelaskan pada peringkat pertama sepintas lalu supaya tuan-tuan boleh faham. Nanti pada peringkat kedua kita kumpul semua sekali kan, macam apa, tuan-tuan dah belajar isim ganti nama diri. Yang tuan-tuan sangkakan mula-mula, ustaz ni haraf ustaz, aku, engkau, dia kan haraf. Bukan, tu kalimat isim saya katakan. Gelarannya sebagai isim ganti nama diri, tapi isim. Yang kedua, ingat tak kalimat ma, kalimat ma maknanya apa yang kan, itu juga merupakan kalimat isim, tapi ada gelaran dia. Gelaran apa? Isim mewakili apa yang kan. Baik, hari ni saya nak jelaskan dua jenis kalimat lagi, dua jenis kalimat yang mana kalau tuan-tuan jumpa kalimat ni, tuan-tuan jangan confuse kata ni haraf ustaz. No, bukan. Itu bukan haraf, itu ialah kalimat isim juga. Tapi ada gelaran dia. Apa gelaran dia? Yang tu yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan. So nanti kejap lagi kita akan masuk pada ayat Quran untuk kita buat latihan perkara tersebut Okey, tuan-tuan dengar dulu saya ulang sepintas lalu. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja, isim, fi'il dan haraf. Betul ke tidak? Kalimat isim ada tanda dia yang tuan-tuan boleh kenal, tanda teknikal, tapi makna pun memainkan peranan. Hari ni kita bahas tentang makna kalimat isim. Tuan-tuan tengok makna dia, tuan-tuan tahu, ustaz, dari segi makna saya tak nampak ada alif lam ustaz, saya tak nampak ada tanwin, tak nampak baris bawah di hujung, tapi dari segi makna saya tahu itu ialah kalimat isim. Itu kita akan bahas hari ni. Baik, yang kedua ialah kalimat fi'il, kalimat perbuatan. So kalimat fi'il ni ada 3 jenis. Yang pertama fi'il mudhari', perbuatan sedang berlaku. Yang kedua fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku. Yang ketiga ialah fi'il amar, perbuatan menyuruh. Kalau fi'il mudhari' tadi, kalau kita ambil kalimat baca, fi'il mudhari', engkau baca ataupun engkau membaca. Kalau fi'il madhi, engkau telah membaca. Kalau fi'il amar menyuruh, bacalah oleh engkau. Tu beza dia kan, tuan-tuan boleh tahu dari segi makna. Okey, yang ketiga ialah kalimat-kalimat haraf ataupun kalimat-kalimat sendi. Yang tuan-tuan jumpa dalam diagram tuan-tuan tu, yang saya letak di situ, diagram pertama, helaian pertama tu, itu salah satu daripada kelompok diagram. Ingat tak, kita panggil dia kelompok diagram tu, kelompok haraf apa? Dalam diagram tu tuan-tuan, kelompok haraf jar. Ingat tak? Kelompok haraf jar. Semalam ada yang tanya dengan saya lah, ustaz, jar tu mana apa? Sabarlah, nanti saya bagi tahulah. Yang penting tuan-tuan tahu nama dia je sudah, iaitu kelompok haraf jar. Baik tuan-tuan, hari ni seperti mana saya sebut tadi, saya nak jelaskan ada 2 lagi jenis kalimat isim, tapi yang selalu student saya confuse. Dia kata, ustaz ni haraf ustaz. No, bukan haraf. Okey, apa dia tuan-tuan? Ada 2. Yang pertama kita panggil isim tunjuk. Yang kedua kita panggil isim ruang, ataupun isim ruang ni kita sebut zaraf sebenarnya dalam istilah Arab. Okey, satu-satu dulu tuan-tuan. Isim tunjuk. Okey. Isim tunjuk ni tuan-tuan, isim tunjuk ni dia ni kalau dalam bahasa Melayu terjemahan dia sama ada ini atau itu. Ini atau itu. Tuan-tuan tak boleh kata dia haraf, tuan-tuan tahu. Ini haraf tunjuk ustaz, bukan, dia isim tunjuk, dia isim. Kenapa isim? Yang saya boleh jawab ialah kerana dia menunjukkan sesuatu isim lah, sesuatu isim. Contohnya macam saya tunjuk pokok itu, itu pokok. So yang saya tunjuk ni something yang isim lah, pokok kan isim. Jadi sebab tu dia ialah isim tunjuk. Ataupun orang-orang itu, orang-orang itu, orang kan, ada itu kan, orang-orang itu, kita tengah tunjuk orang-orang itu. Dia maknanya dia ialah isim tunjuk. Sebab tunjuk kat orang lah. Ataupun kita tak payah sebut orang-orang, kita sebut itu saja. Itu. Apa yang kau tengah tunjuk? Katalah masjid. Masjid kan isim. Jadi itu tu dia ialah kalimat isim tuan-tuan. Tapi ada gelaran dia lah. Isim apa? Isim tunjuk. Isim apa? Isim tunjuk. Hari tu tuan-tuan jumpa isim ganti nama diri kan, gelaran dia. Ini gelaran dia isim tunjuk. Tuan-tuan faham tak? Jadi isim tunjuk ni ada 2 lah. Satu isim tunjuk yang dekat, satu isim tunjuk yang jauh. Kalau isim tunjuk yang dekat dalam bahasa Melayu, ini kan. Kalau isim tunjuk yang jauh, itu. Tapi masalahnya, isim tunjuk ni dalam bahasa Arab dia ada banyak sebutan. Kalau untuk kalimat ini dia ada 2 sebutan, hadha ataupun hadhi. Tak kira lah. Tuan-tuan tengok terjemahan saya, bila kata ini je, ustaz isim tunjuk. Kalau sebut itu je, isim tunjuk. Cuma kalau ini isim tunjuk yang dekat, itu isim tunjuk yang jauh. Walaupun dalam bahasa Arab dia ada banyak various sebutan untuk, katalah isim tunjuk yang jauh.
Tilka isim tunjuk yang jauh. Tilki isim tunjuk yang jauh juga. Zalika isim tunjuk yang jauh juga. Tapi semua makna dia itu. Zalika pun makna itu. Tilka pun makna itu. Zalikum pun makna dia itu. Ataupun tilki makna dia itu. Tapi yang banyak sekali tuan-tuan jumpa zalika lah. Zalika. Kenapa ada banyak sebutan dalam kalimat dalam bahasa Arab untuk perkataan itu? Nanti saya jelaskan kemudian. Tapi yang penting bila tuan-tuan nampak kalimat itu, itu kalimat isim tunjuk. Orang-orang itu, itu kalimat isim tunjuk. Jangan tuan-tuan kata haraf pula. Dia ialah isim tunjuk. Asal ada itu ataupun ini, tu dia isim tunjuk lah. Faham ya tuan-tuan Okey, hari ni saya cuba cari dalam contoh kita ni, mungkin kita akan jumpa insya-Allah itu yang pertama. Yang selalu student saya akan confuse, dia kata haraf. No, itu ialah kalimat isim. Isim apa? Isim tunjuk. Tu gelaran dia ialah isim tunjuk. Isim yang ada gelaran dan fungsi. Kalau gelaran dia ialah isim tunjuk, fungsi dia apa? Fungsi dia tunjuk lah. Kalau isim tu gelaran dia, isim ganti nama diri, tu gelaran dia kan? Fungsi dia apa? Fungsi dia jadi ganti nama diri lah. Kalau gelaran dia isim mewakili, apa fungsi dia? Mewakili lah. Apa yang susahnya? Kalau gelaran dia isim tunjuk, fungsi dia apa? Tunjuk lah. Okey Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua tuan-tuan, yang selalu student saya akan confuse ialah bila tuan-tuan jumpa isim zaraf. Zaraf ni makna isim ruang. Isim ruang Baik, ruang ni sebenarnya dia ada dua jenis ruang tuan-tuan Kadang-kadang ruang yang menunjukkan ruang masa, kadang-kadang ruang yang menunjukkan ruang tempat. Ruang masa, ruang tempat. Kalau dalam istilah nahwu bahasa Arab dipanggil isim zaraf. Zaraf zaman dengan zaraf makan. Tak payah tuan-tuan ingat yang Arab, tuan-tuan ingat yang Melayu je sudah. Isim tunjuk pula Isim isim ruang. Isim apa tuan-tuan? Isim ruang. Cuma saya nak tahu ini ruang masa ke ruang tempat. Okey, contoh tuan-tuan Apa dia ruang masa Kalau isim ruang masa ni sesuatu kalimat yang menunjukkan masa tertentu. Contohnya semalam. Masa tak? Masa kan semalam. Tadi. Besok. Ataupun ketika itu. Tuan-tuan banyak jumpa kalimat idza kan. Idza maknanya apabila. Itu semua adalah kalimat isim ruang masa. Apabila ayah balik, nescaya adik gembira. Apabila tu masa bila masa ayah balik. Apabila cikgu datang, murid-murid senyap. Apabila ialah kalimat ruang masa. Masa bila? Masa cikgu datang lah. Jadi itu adalah kalimat isim ruang masa. Ataupun semalam, tadi, besok, lusa, tulat. Itu semua adalah kalimat isim ruang, tapi ruang masa. Okey. Faham tak? Nanti kita jumpa sebelum Ustaz, selepas Ustaz. Kan? Kalau tuan-tuan solat qabliyah kan, qabliyah solat sebelum kan, solat katalah qabliyah zuhur, sebelum zuhur, ba'diyah zuhur, solat selepas zuhur. Jadi maknanya qabli itu sebelum, ba'di itu selepas jadi itu adalah kalimat isim ruang masa. Faham tak? Okey, kalau ruang tempat macam ni? Kalau ruang tempat tu di tepi, di antara, di depan, di belakang, di atas, kan tempat. Betul ke tidak? Tuan-tuan jumpa kalimat katalah kalimat tu di antara, di antara ataupun di sisi Allah, pengampunan ada di sisi Allah. Di sisi itu adalah kalimat kita sebut sebagai isim ruang, tapi ruang tempat. Di depan itu ruang tempat, di belakang ruang tempat, di antara ruang tempat. Okey tak? Faham tak? Tuan-tuan faham tak? Jadi saya nak sebut, saya nak jelaskan dua jenis kalimat. Kalau tuan-tuan jumpa itu bukan haraf, sebaliknya isim. Yang pertama tadi saya kata isim tunjuk. Isim tunjuk ni dalam istilah grammar bahasa Inggeris disebut grammar bahasa Inggeris pula. Grammar bahasa Arab ataupun nahwu bahasa Arab disebut sebagai isim isyarah. Isyarat isim isyarah. Kalau isim ruang tadi kita sebut sebagai isim zaraf. Cuma isim zaraf ni ada dua jenis, satu isim zaraf tempat, satu isim zaraf masa. Okey tuan-tuan, kejap lagi tuan-tuan tunggu video berikutnya, kita tengok saya nak tunjukkan dia punya diagram dengan ayat Quran yang kita boleh bahaskan hari ni Okey, tunggu jap.